A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyasin wa la tu'athir bi'asmi bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita menghirup udara Allah Subhanahu Wa Taala sehingga saat ini, sehingga ketika ini kita diberi kesempatan untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang penuh kerahmatan ini, iaitu pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi pada saat ini, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, saya diberi peluang lah untuk sama-sama saya kongsikan tentang amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, insya-Allah. Alangkah indahnya hari-hari Ramadan yang telah berlalu meninggalkan kita hampir 23 hari dalam bulan Ramadan, sehingga saat ini telah sampai ke fasa yang terakhir, ke fasa yang ketiga, iaitu pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Fasa ini juga merupakan fasa yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam dan bagi mereka yang benar-benar memburu, yang benar-benar mencari pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Qad, surah yang ke-97 pada sujud yang ke-30 pada halaman 598, pada mana mafhumnya sesungguhnya Al-Quran itu telah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ketahuilah kamu apakah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Maka para malaikat dan para malaikat Jibril telah turun dari langit ke bumi, dan mereka ni membawa segala urusan-urusan mereka. Maka sejahterahlah mereka yang membangunkan, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar hingga ke terbit fajar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan pada kisah tentang kisah penurunan Al-Quran, dan yang mana Al-Quran itu telah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kalau kita belajar hadis kan, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, carilah kamu malam Lailatul Qadar pada malam yang ganjil, pada 10 malam terakhir. Jadi kesempatan berbaki masa yang ada ini, 10 hari yang terakhir untuk kita meniti sampai ke akhir Ramadan, pergunakanlah masa yang ada untuk sama-sama kita mencari malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung, kalau kita tambah, kita tolak, kita bahagi dan kita darab, 1000 bulan itu bersamaan 83 tahun lebih. Jadi 83 tahun itu sangat lama, sangat panjang tempoh yang Allah ganjarkan bila mana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Allah kata kalau kita bangun malam pada malam Lailatul Qadar, pahala kita, ganjaran kita hampir bersamaan 83 tahun. Panjang tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kalau kita belajar hadis, baca sirah, baca fiqh, yang mana Nabi Muhammad SAW telah menyatakan pada umat baginda bahawa umur umat baginda ni hanya 63 tahun saja. Tapi bila mana kita beribadat pada malam Lailatul Qadar, ganjarannya hampir 83 tahun. Jadi sangat lama kan. Mungkin umur kita tak panjang, umur kita pendek kan, kita banyak dosa, banyak dosa-dosa yang kita buat kan, banyak khilaf yang kita buat. Maka pergunakanlah masa yang ada berbaki pada bulan Ramadan ini, kita mencari dan memburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapat malam Lailatul Qadar ini kan. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda lagi, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan mengharapkan keampunan daripada Allah dan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang Allah telah janjikan kepada mereka yang mencari malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan antara amalan-amalan lain yang digalakkan untuk kita beribadah di 10 malam terakhir adalah bangun 2/3 malam. Kita solat tahajud, kita solat hajat, solat tarawih dan seterusnya. Kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mana pada satu hari dikisahkan dalam kitab sirah, Sayyidatina Aisyah telah diajar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa, yang mana saya yakin semua tahu lah doa ni, yang bunyi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Saya yakin dalam kalangan kita ni ada yang hafal, ada yang tadabbur, ada yang berdoa lah setiap kali malam, insya-Allah. Dan seterusnya antara amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beriktikaf di masjid. Cuma untuk iktikaf ini kan, realiti hari ini kan, pada tahun ini kita umat manusia di muka bumi ini diuji dengan musibah COVID, virus COVID. Jadi mungkin ada dalam sebahagian kita telah menyatakan bahawa walaupun pintu masjid ditutup kan, pintu masjid dikunci rapat-rapat, tapi kita kena muhasabah bahawa rahmat dan pengampunan Allah itu tak pernah tutup. Kita muhasabah kan. Walaupun pintu masjid ditutup rapat, tapi rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tutup kan. Mungkin sebelum ni kita beriktikaf di masjid bersama kawan-kawan, teman-teman. Jadi pada tahun ini kita boleh beriktikaf di rumah. Kita boleh ajak yang sudah berkahwin, boleh ajak isteri, boleh ajak anak-anak kan. Yang tinggal di rumah sewa, yang tinggal di asrama, boleh ajak teman-teman, boleh ajak kawan-kawan. Kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ni. Kerana apa? Malam Lailatul Qadar ni malam yang sangat teristimewa yang Allah ciptakan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tanpa kepada umat-umat yang lain. Jadi beruntunglah kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat tiba pada malam Lailatul Qadar. Dan pada malam itu kalau kita dapat, kita berdoa supaya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Dan kita berdoa jugalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik pada kita selama kita hidup di muka bumi ini, insya-Allah. Jadi saya rasa sampai di situ sahaja. Yang baik pada Allah, yang lebih kurang pada saya sendiri, insya-Allah. Jika diberi kesempatan waktu, kita akan bertemu lagi, insya-Allah. Okey, sekian pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.